Nabi SAW pernah lalu pada jalan yang dinding tu nak roboh, Nabi lari laju-laju, capek-capek. Jadi kenapa ya Rasulullah? Oh, takut nanti roboh dinding ni. Jadi laju cepat. Jadi kita mengambil asbab ini tidak menafikan tawakal kita. Mengambil asbab tidak menafikan tawakal kita lah. Kecuali orang yang pada kedudukan yang khas, kita kata. Pada kedudukan yang khas. Tidak juga kita nafikan. Ada orang tidak lagi mengambil asbab. Ada orang tidak lagi mengambil asbab. Dan kita yang masih lagi meraihkan asbab-asbab yang mendatangkan manfaat, asbab-asbab yang mendatangkan mudarat, tidak juga menafikan tawakal kita. Maksud kata kita boleh bertawakal kepada Allah walaupun kita mengambil asbab. Kita nak berjalan jauh pergi Kedah. Apa bekal? Kita ada duit. Kita mengambil asbab. Bawa ubek sikit. Kita mengambil asbab-asbab kepada kita. Menafikan tawakal kita? Tak menafikan. Dan dalam masa yang sama, ada juga golongan yang meninggalkan asbab-asbab ini. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia meninggalkan asbab-asbab untuk menyelamatkan dia daripada api. Asbab untuk menyelamat tu dah datang dah. Apa asbab yang datang? Malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril sama ada malaikat Jibril tahan Nabi Ibrahim jangan terjun dalam api, ataupun malaikat Jibril boleh hambui api tu. Dah ada asbab dah. Dah ada asbab untuk selamat. Asbab tu dah ada dah. Tapi ketika itu Nabi Ibrahim ini keyakinan dia begitu sempurna. Ketika itu dia tidak lagi memandang kepada asbab. Dia hanya memandang kepada musabbibul asbab. Allah Ta'ala milik asbab. Jadi bila kita sakit, kita berubat, kita makan ubat. Apakah bila makan ubat tadi menafikan tawakal kepada Allah Ta'ala? Tidak menafikan tawakal kepada Allah SWT. Ada orang bersangkutan kuat tawakal dia, maka dia sakit, dia tak makan ubat. Ada. Bermaksud dia meninggalkan asbab-asbab. Berserah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang mengambil faedah pada sesuatu ataupun menolak satu kemudaratan, itu tiadalah menghilangkan akan tawakalnya. Kerana segala demikian itu diharamkan oleh syarak pada zahir. Syarak mengharamkan kita. Syarak mengharamkan kita pada golongan yang tertentu. Ada golongan khawas yang tidak termasuk dalam ayat ni. Mana ayat ini adalah perintah umum bagi golongan kebanyakan manusia. Apa perintah dia? Iaitu perintah Allah, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Firman Allah, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan engkau jatuhkan, jangan engkau campakkan diri engkau dalam kebinasaan. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan engkau biarkan diri engkau jatuh dalam kebinasaan. Maka ayat ini ditujukan kepada umum manusia. Sebab kita melihat sesuatu dengan akal, dengan adat, kan? Dengan akal, dengan adat. Lihat. Dengan adat, kita kata, bila kita sakit, adat dia makan ubat. Dia kata, biarlah, kita biarkan, maka kita tidak mengamalkan Al-Quran. Al-Quran kata, jangan kau sengaja campakkan diri kau dalam binasa. Mana kita sengaja binasakan diri kita? Haram hukum dia. Haram hukum dia. Jadi bila kita melintas jalan, pandang kiri kanan. Ada lunggah lori yang
Yang penting yakin Allah Ta'ala. Kalau tak kena langgar, tak kono lah tu. Kita kata, kita kena hukum adat. Hukum adat dia. Hukum adat dia apa? Hukum adat dia bila kita tak tengok, tak nampak gitu. Ada lori ke? Entah lori tu lampu tak menyala, tak nampak. Kalau lalu nampak cahaya tu. Kok lori tu ada lampu kan? Buat lori tak berlampu. Jadi benda tu kena kira pada adat yang berdasarkan, maka termasuk kita mengamal. Jadi kalau kita berhati-hati dengan benda yang mudarat, maka kita tidak lari pada agama. Kita masih lagi masuk dalam ayat wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Jangan engkau biarkan diri engkau itu binasa. Jadi begitu kita tengok. Kau ni macam tak yakin kau Allah Taala. Tak, kita mengamalkan Al-Quran dan tidak menafikan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mengamalkan hadis Nabi, usaha dulu baru tawakal. Usaha dulu tawakal. Sebab belum tentu lagi. Ada orang tu mata torang. Tapi kono langgar. Jadi dia yakin. Nanti kat jalan tu berhati-hati. Kereta banyak tu berhati. Mata dan torang. Bukan macam matuk tu dah. Kita sandar gitu. Yakin gitu. Pandang. Tengok. Kono yang langgar kan. Jadi maksud tawakal kepada Allah Ta'ala. Mentang-mentang mata dan torang. Tidak lagi bergantung pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Salah. Mentang-mentang badan dia kuat, sehat, tidak bergantung dengan Allah Ta'ala. Tak betul. Jadi kita mengambil asbab. Dalam keadaan sebegini, ada satu golongan yang khas. Dia tak amalkan ayat ni. Allah Ta'ala kata, wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Jangan engkau sengaja campakkan diri dalam kebinasaan. Ada golongan yang sakit tak berubah. Kita kata hukum adat dia sengaja binasakan diri dia. Tak, dia golongan yang khas. Ahli khawas, kita kata. Seperti Nabi Ayub alaihi salam. Dalam tempoh tertentu, Nabi Ayub alaihi salam tak berusaha. Tak berusaha apa-apa. Dia sakit, dia tak usaha apa. Sampailah akhir dia, Nabi Ayub AS berdoa pada Allah SWT. Dalam tempoh apa lama dia tak doa. Yang risau rumah dia kan. Dia tengok Nabi Ayub AS diam, tak usaha sakit dia. Sampailah satu masa Nabi Ayub AS berdoa. Doa itu satu usaha. Doa satu usaha. Berdoa ni adalah satu usaha. Meninggalkan doa itu tak usaha langsung. Kalau berdoa saja telah merupakan usaha dah. Kalau tak berdoa langsung, itu telah meninggalkan usaha. Serah. Macam Nabi Ibrahim alaihissalam, dia tidak berusaha. Dia tak berusaha. Dia serah. Itu khusus untuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Khusus untuk Rabi'atul Adawiyah. Riwayat Rabi'atul Adawiyah tidak usaha, dia serah. Dia serah Allah Ta'ala. Dia tidak usaha. Dia sakit, dia tidak usaha untuk sembuhkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sembuhkan dia kata. Maka itu adalah hukum khas pada sebahagian orang. Golongan yang sangat kecil golongan dia. Adapun kita, maka kita beramal Al-Quran wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Jangan engkau sengaja jatuhkan diri pada kebinasaan. Jadi kita jaga kesihatan kita. Macam-macam kita makan. Sebab apa? Sebab mengamalkan Al-Quran wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Jangan sengaja engkau campakkan diri kau binasa. Rabbana ya